Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ni heboh tentang memperkatakan kononnya Sanusi bakal akan digugurkan dan akan dilantik MB baru Kedah. MB baru Kedah iaitu Hayati daripada Tokai, daripada Adun Tokai. Tapi selepas itu tampillah Sanusi dengan satu kenyataan terbaru. Kenyataan terbaru yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Yang pasti kerana dia sudah sudah terasa hatinya, jadi terpaksalah dia keluarkan kenyataan ini. Dan ini pastinya muncul daripada hati nurani. Hati nurani, dan pengakuan ini pastinya pengakuan yang cukup jujur oleh Sanusi. Agaknya ada makin panik ke, makin panik. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Sanusi kata, dia kata saya tidak lengah-lengahkan kes mahkamah. Itu kata Sanusi. Kes mahkamah yang mana? Ramai orang kata juga kepada saya, tapi saya kurang setujulah. Sebab saya pikir Sanusi membuat proses mahkamah yang betul kan. Jadi ramai orang juga kata mungkin dia harap-harap ada masih peluang untuk menumbangkan Anwar Ibrahim. Sampai baru-baru ini ada lebih daripada 800-700 orang yang berkumpul di depan Istana Negara pula tu, untuk kononnya hantar memorandum kepada Agong. Dan Agong yang sangat-sangat baik hati menerima juga. Tapi akhirnya yang pergi menghadap Agong itu okey, tak ada masalah, yang itu telah diperkenankan. Tetapi yang tak betulnya dengan pada hari itu ialah mereka berkumpul beramai-ramai tanpa sebarang kebenaran daripada polis. Akhirnya polis ambil tindakan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, apapun yang dilakukan tak akan berjaya untuk tumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saya boleh yakinlah. Saya boleh yakin dalam masa terdekat ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan tumbang lah. Jadi kalau Sanusi harap-harap dengan melengah-lengahkan kes mahkamah, kalau dia melengah lah, tapi tak rasanya lah kan. Kalaulah dia melengah-lengahkan kes mahkamah inilah untuk mendapat peluang, kalau masih ada peluang untuk melihat Anwar tumbang, itu harapan yang palsu. Tak akan tumbang lah, tak akan tumbang dengan mudah. Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor memaklumkan tiada niat dia untuk melengah-lengahkan prosiding untuk dua kes yang menyebut perkataan menghasut yang dipertuduhkan terhadapnya di Mahkamah Session Selayang. Sebaliknya, Menteri Besar Kedah itu berkata tuduhan itu merupakan suatu andaian semata-mata. Itulah, semua orang boleh buat andaian. Jadi kalau Sanusi tak mau ada andaian-andaian yang bangkit seperti itu, yang timbul seperti itu, lebih baik jangan lagi tangguh. Kalau tak salah, takut apanya? Lawan, jangan takut. Kalau betul, kalau benar, tak bersalah, takut apa? Jadi Sanusi yang sekarang umurnya 50 tahun sudah ini berkata, dalam kenyataan terbarunya ini, dia kata sudah menjadi haknya untuk memindahkan kes. Malah ia dilakukan mengikut prosedur undang-undang. Betul lah, tapi dia punya konsekuensi itulah orang buat andaian yang pelik-pelik. Dia kata saya menunjukkan contoh yang baik dari segi moral, katanya selepas pengurusan permohonan Sanusi untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Rabu. Semasa prosiding, Peguam Hashahari Johari Mawi yang mewakili Sanusi selaku pemohon berkata pihak pembelaan telah menerima afidavit jawapan daripada pihak pendakwaan menerusi email pada Selasa. Okey, untuk mendapatkan berita lengkap ini,
Anda boleh masuk di dalam Sinar Harian ya, di Sinar Harian, dan Anda boleh cari berita ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Akhirnya apa yang ditakuti oleh Daim Zainuddin benar-benar jadi kenyataan. Macam mana pun Daim nak menggelupurkan, nak meroyankan, nak buat apa, buatlah. Tapi yang pasti, SPRM sudah dapat kebenaran untuk mendakwa Daim Zainuddin. Itu kata Azam Baki. Undang-undang tetap undang-undang, kebenaran tetap kebenaran, suka atau tidak, dakwa tetap dakwa. Jadi sama ada dia kaya sebelum jadi Menteri Keuangan atau semakin kaya selepas berhenti jadi Menteri Keuangan, itu belakang cerita. Yang penting dakwa itu perlu ada. Kalau ada kes, pertama. Kedua, kalau dapat kebenaran. Tapi sekarang sudah disahkan, SPRM sudah mendapat kebenaran untuk mendakwa Daim Zainuddin. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin sepatutnya sudah pun dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimanapun, pendakwaan terhadap beliau telah pun ditangguhkan oleh SPRM kerana Daim sedang dalam rawatan di hospital swasta atas masalah kesihatan yang tidak dinyatakan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya sebenarnya sudah pun mendapat kebenaran. Sudah mendapat kebenaran untuk daripada Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa bekas Menteri Kanan terbabit sejak minggu lalu lagi. Ramai orang kata Daim Zainuddin sebenarnya masuk hospital untuk melarikan diri, mengelak daripada didakwa, mengelak dari banyak-banyak lah dicakap begitu, dakwa lah, macam-macam lah tuduhan-tuduhan daripada orang ramai. Tapi sebenarnya kita pun tidak tahu sebab penyakitnya, masalah kesihatan tidak dinyatakan. Jadi apapun bagi saya, kalau dia memang masuk hospital, kalau doktor memang sahkan dia masuk hospital, memang dia perlu masuk di hospital lah. Cuma saja rupa-rupanya sudah pun mendapat kebenaran daripada Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa bekas Menteri Kanan terbabit sejak minggu lalu. Beliau berkata pihaknya kecewa dengan doktor yang merawat Daim yang gagal berterus terang kepada pegawai penyiasat SPRM mengapa bekas menteri itu dianggap tidak mampu hadir di mahkamah. Jadi doktor pun kenalah beritahu kenapa, ataupun ya memang ada akta mungkin kerahasiaan dan sebagainya. Walaupun begitu, menurut Azam Baki, dia kata kami dapat kelulusan untuk mendakwa Daim sejak seminggu lalu katanya. Buat kali keduanya di dalam Malaysia. Suami isteri bekas menteri kena dakwa. Pertama dulu siapa? Najib Razak dan Rosmah Mansur. Dua-dua kalah di mahkamah. Ya. Kali ini Daim Zainuddin dan isterinya, apakah bakal kalah juga di mahkamah? Apabila pegawai penyiasat memaklumkan peguamnya bahawa Daim perlu hadir ke mahkamah, peguam itu beritahu SPRM bahawa Daim telah dimasukkan ke sebuah hospital swasta. Kami buat semakan, Daim memang dimasukkan ke hospital sebelum kami dapat kelulusan untuk mendakwa. Bagaimanapun sehingga hari ini kami tidak dapat memastikan mengapa dia dimasukkan ke hospital kerana doktor yang merawatnya tidak mendedahkan apa yang tidak kena dengan Daim Zainuddin. Katanya dalam kenyataan seperti yang dilaporkan oleh portal Malaysia Kini. Azam berkata Daim dijangka berdepan dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan beberapa hartanah yang dimiliki bersama dengan isterinya.
Katanya berdasarkan situasi daim, SPRM juga boleh membawa seorang hakim ke hospital untuk menempatkan beliau supaya pertuduhan dapat dibacakan. Bagaimanapun, Azam Baki menegaskan langkah itu bukan pilihan pertama pihaknya, melainkan keadaan memerlukannya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.